Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan saya Rafizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Angin kencang dan laut bergelora dijangka membadai perairan negara sehingga lusa. Dudun Dewan Bahasa dan Pustaka inisiatif memartabatkan bahasa Melayu. Perpecahan, kecelaruan, tidak ada kesefahaman, saling memutuskan silaturahim dan sebagainya. Semua itu adalah disebabkan oleh penyakit-penyakit hati yang telah menguasai diri sehingga menyebabkan hilangnya ketenangan. Oleh itu, setiap individu perlu menyedari betapa pentingnya untuk menjaga dan merawat hati agar sentiasa sihat, iaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya memperbanyakkan zikir, solat, puasa dan membaca Al-Quran. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam tazkirah bertajuk Rawat Hati semasa program Malam Munajat anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama semalam. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Farizal bin Ali, Penolong Kaunselor Penjara, Jabatan Penjara Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Juga menyertai program ahli-ahli jawatan kuasa takmir Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang dan Masjid Paduka Seri Begawan Sultan Omar Ali Saifuddin Kampung Katimahar serta ahli-ahli jawatan kuasa induk rancangan Khatam Al-Quran Pertubuhan Warga Mas dan para belia Permata Hijau Temburong. Pada malam ini dan terlebih dahulu mengingat Allah itu mententeramkan hati. Sepanjang puja usianya. Penduduk Kampung Rimba 1 Mukim Gadong A pagi tadi mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung. Majlis berlangsung di Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha, Kampung Rimba. Calon tunggal bagi jawatan tersebut, Awang Puspawira bin Haji Muhammad Nur, berusia 54 tahun. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung akan dihadapkan kepada Lembaga Perjawatan, Disiplin dan Tata Tertib Penghulu Mukim dan Ketua Kampung, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri bagi proses selanjutnya. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Bernadin Muara. Juga hadir Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjung dan Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Untuk mengundi dan memilih sama ada bersetuju ataupun sebaliknya. Sementara itu, penduduk kawasan 2 Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati STKRJ Kampung Tungku Mukim Karung A pagi tadi juga mengadakan majlis pengundian dan pemilihan calon ketua kampung. Majlis berlangsung di Sekolah Rendah Tungku. Calon tunggal yang layak bagi mengisikan kekosongan jawatan berkenaan, Pengiran Mahmud Fakhrul Razi bin Pengiran Hamzah berusia 42 tahun. Keputusan pengundian dan pemilihan calon ketua kampung berkenaan akan diproses selanjutnya di Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan dan Awang Lawi bin Haji Lamat, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Majlis pengundian dan pemilihan calon bagi penghulu Mukim Liang di daerah Belait juga berlangsung hari ini dengan menyaksikan 2 calon bertanding bagi jawatan tersebut. Perkiraan undi diadakan di Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajar Rashidah Sa'datul Bulkiah, Lumut, daerah Belait. Hadir Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. 2 orang calon bertanding, Awang Hasmi bin Haji Matasim berusia 41 tahun dan Awang Haji Muhammad Yamin bin Haji Abdul Rani berusia 37 tahun.
309 orang penduduk Mukim Liang menjalankan tanggungjawab mereka untuk mengundi. Daripada jumlah tersebut, Awang Hasmi memperoleh 122 undi, manakala Haji Muhammad Yamin meraih 187 undi. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman dan Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Keadaan angin kencang dan laut bergelora dijangka membadai perairan negara sehingga 31 Januari 2023. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Keadaan angin kencang dan laut bergelora dijangka membadai perairan negara sehingga Selasa ini, 31 Januari 2023. Dalam kemas kini maklumat amaran cuaca yang dikongsikan oleh Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca, keadaan laut dilaporkan bergelora dengan ketinggian ombak mencapai 2 hingga 3 meter. Kelajuan angin sekitar 50 km sejam dijangka berlaku di kawasan perairan negara Brunei Darussalam, terutama di kawasan lepas pantai. Keadaan itu adalah berbahaya bagi semua bot kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. Maklumat lanjut hubungi talian cuaca menerusi talian 114 atau 2345567 atau layari laman sesawang www.met.gov.pn atau Instagram dan Facebook Brunei Weather. Dengan tema Scout on the Move, Karnival 90 sempena dengan 90 tahun berpengakap, Brunei Darussalam bertujuan meraihkan pencapaian sepanjang 90 tahun pergerakan Persekutuan Pengakap di negara ini. Majlis perasmiannya berlangsung pagi tadi di bangunan Ibu Pejabat Persekutuan Pengakap Negara Brunei Darussalam, Beribeh. Pelancaran logo Karnival K90 disempurnakan oleh Dr. Syamsiah Zuraini Kencenawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Majlis diikuti dengan penyampaian poster Karnival 90 kepada Jabatan Pendidikan Co-Curriculum, Kementerian Pendidikan, Jabatan Pengajian Islam, Kementerian Hal Ehwal Agama, Jabatan Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan Universiti Islam Sultan Sharif Ali, UNISA. Dudun DBP ke daerah-daerah menjadi tumpuan ahli keluarga yang meluangkan masa bersama pada hujung minggu. Sebagai pengisian aktiviti Bandar Kuceria, Dudun DBP berlangsung pagi tadi di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka di Ibu Negara. Dudun DBP diisi dengan pelbagai aktiviti dan permainan yang disediakan. Dudun DBP merupakan kesinambungan dari daerah-daerah Tutong dan Temburong sebelum ini, merupakan satu daripada inisiatif pemartabatan bahasa Melayu yang bertujuan menanamkan sikap positif masyarakat bagi memelihara bahasa Melayu selain menggemakan dan menyemarakkan sambutan Bulan Bahasa ke seluruh negara. Berbekalkan semangat untuk memajukan makanan dan kuih Brunei di dalam dan luar negara, syarikat HMYBN Enterprise telah berjaya mengumpulkan para pengusaha kuih kering dan basah di negara ini untuk bernaung di bawah satu syarikat. Sesuai dengan konsep all-in-one, syarikat yang mula beroperasi pada tahun 2018 kini berjaya dikenali di negara ini sebagai pengeluar bermacam kuih Brunei yang tradisional dan moden.
Sudah semakin terkenal untuk menerima tempahan door gift bagi majlis-majlis perkahwinan, sambutan ulang tahun dan acara-acara rasmi. Syarikat berkenaan berjaya mengumpulkan 12 pengusaha makanan terdiri dari para ibu tunggal, suri rumah tangga dan belia. Lebih 30 jenis kuih kering tradisional yang masih terkenal termasuk kuih sapit, bahulu dan kuih cincin di samping kuih-kuih tradisional yang dimodernkan dan kuih-kuih moden yang trending adalah menjadi daya tarikan syarikat berkenaan yang juga boleh diikuti melalui Facebook dan Instagram Kuih Brunei. Makanan Brunei ini, ya permintaannya sangat banyak, especially yang tradisional ini. Indah banyak orang membuat lagi, ia semakin pupus bah. Indah kalau membuat itu pun dimodernkan, indah sama rasanya yang lama itu. Tidak hanya bergantung pemasaran melalui media sosial, bahkan sangat aktif mengikuti expo dan jualan yang diadakan di negara ini dan syarikat berkenaan meraih pendapatan bergantung kepada luasnya pasaran pada expo yang disertai. Syarikat tersebut juga berkeinginan untuk mengikuti expo lebih besar di luar negara dengan hasrat untuk memperkenalkan kuih-kuih Brunei dan yakin ianya juga boleh diterima oleh negara luar. Hopefully ada dibagi peluang untuk ke luar negeri mempromosikan. Kan tani makanan Brunei ini kadang-kadang tani orang luar negeri tahu kan. Kalau boleh kami bawa setiap jenis makanan ini untuk orang bawa ke lihat kan. Kirakan walaupun kirakan mini kan di bola expo lah. Status harian normal baharu COVID-19. Kementerian Kesihatan mengumumkan 101 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.6% dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kerja Raya memaklumkan mengenai penutupan sementara separuh jalan Lebuh Raya Muara Tutong, Lebuh Raya Tutong Telisai dan Jambatan Lebuh Raya Lumut Pelait. Separuh jalan persimpangan lampu isyarat JT1 iaitu Lebuh Raya Muara Tutong menuju ke Jalan Basong dan Tutong Camp ditutup esok 30 Januari 2023. Sementara itu, separuh jalan persimpangan lampu isyarat JT2 iaitu Lebuh Raya Tutong Telisai menuju ke Jalan Encik Awang dan Jalan Sungai Besar akan ditutup pada 31 Januari 2023 bermula 8.30 malam hingga 5 pagi tertakluk kepada keadaan cuaca. Penutupan adalah disebabkan kerja membaiki jalan raya yang rosak. Di daerah Belait, separuh jalan jambatan berdekatan STKRJ Lorong 3 Selatan, Lebuh Raya Lumut Belait ditutup esok 30 Januari hingga 10 Februari 2023 bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Penutupan jalan adalah disebabkan oleh kerja-kerja penurapan aspal di jalan menuju ke jambatan berkenaan. Dalam pada itu, para pengguna jalan raya di kawasan terbabit dinasihatkan untuk memperlahankan kenderaan dan memandu secara berwaspada. Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya MKOKU Negara Brunei Darussalam mengadakan acara Fun Ball bersempena sambutan Hari Antarabangsa Orang Kelainan Upaya OKU bagi tahun 2022. Acara diadakan pagi tadi di Pusat Golden Bowling, Airport Mall. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Yang Terutama Ambra Diki, Pesuruhjaya Tinggi Kanada ke Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara yang disertai oleh 70 orang dan 30 orang sukarelawan dimulakan dengan first opening throw oleh Yang di-Pertua MKOKU Datuk Paduka Haji Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab. Acara antara lain dihasrat dapat mengeratkan hubungan silaturahim dalam kalangan golongan OKU dan ahli-ahli persatuan yang bergabung bersama MKOKU melalui sukan yang antaranya terdiri daripada Pusat Ihsan Kaca, Semata dan Paralimpik.
Lebih 50 peserta menyertai ekspedisi berbasikal Jalinan Muhibah Persatuan Pengakap Daerah Tutong 2023 pagi tadi. Ekspedisi bermula dan berakhir di Pusat Belia Tutong. Pelepasan peserta ekspedisi disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Ekspedisi sejauh 20 km itu juga disertai oleh kelab-kelab berbasikal daripada Bikepack Ride Trans Borneo Sabah. Tujuannya ialah untuk mengeratkan tali silaturahim di antara semua pengayuh-pengayuh basikal di negara Brunei Darussalam. Dalam masa yang sama, Persatuan Pengakap Daerah Tutong melalui program Bersikal Kayuhan Muhibah Jalinan Muhibah 2023 telah menjemput beberapa peserta seramai 18 orang. Melibatkan beberapa kelab daripada Sabah dan ada juga yang terlibat daripada Lawas sebelum ini dan Limbang. Okey, perjalanan 400 meter dia merupakan dua hal lah. So maksudnya dari Sipitang ke Tutong mengambil jarak 200 dan Tutong ke Sipitang 200. So jumlah dia akan 400 km lah. Seramai 190 orang menyertai acara KB Beach Run yang diadakan pagi tadi di kawasan pesisiran pantai Kuala Belait. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belait. Acara larian tersebut dibahagikan kepada 5 kategori, antaranya 15 km terbuka, 15 km veteran, 48 tahun ke atas dan fun run sejauh 4 km. Acara merupakan anjuran Majlis Perundingan Kampung Pekan Kuala Belait dengan AQ Race Timing System, KB Runner dan PositiveSport.pn yang bermula dan berakhir di Taman Jubli Perak, Kuala Belait.